Okay. Dan saya sebolehnya saya tak naklah you just tulis title meeting saya ni. Okay. Practical week 4 post lab experiment, tak naklah macam tu. Saya nak apa yang you dapat. Sikit. Okay. Kalau tak panjang pun satu ayat cukup. Alright. So untuk sesi pagi ni kita akan mulakan. Saya akan present sekarang. Kalau tak nampak skrin saya atau tak dengar suara saya, boleh bagi tahu. Alright, dah boleh nampak dah skrin saya? Boleh, Madam. Okey, so terima kasih Madam ucapkan kepada dua wakil lah. Madam minta seorang, tiba-tiba seorang lagi pun hantar. So insyaAllah Madam akan tandakan. Okey, yang bagi kita lab report dia untuk sama-sama kita tengok dan tanda. Okay, walau bagaimanapun ada certain part yang Madam dah sediakan dalam slide ini. So in case tak sempat nanti, Madam akan bagi. Tapi macam biasa Madam ingatkan ini adalah untuk kegunaan kelas kita sahaja. Jangan pula pergi forward dekat kawan-kawan lain. Okay, tak sesuai. Sebab dia tak mendengar sesi ini. Okay, jangan jadi baik sangat, share everything. Okay, so dia kena berada dalam sesi Madam lah. Supaya dia faham. Okay, alright. So untuk the first part, kita akan bincangkan, you all akan tanda you punya lab report. Okay, dan Madam nak ingatkan, okay, semua orang akan ada cover ni. Okay, kalaulah you tak print pun tak apa, you nak edit dekat phone sahaja pun tak apa, tak necessary pun. Cuma penting supaya kita boleh tulis markah. Actually ni kecil sangat. Pada bahagian depan cover lab report, okay, kalau ikut inilah markah yang akan menyumbang kepada, untuk kali ini dia adalah total 30 markah. Okay, untuk eksperimen ini, inilah markah yang akan menyumbang kepada 30 markah itu. Okay, so biasakan bila nak tanda lab report, dekat bahagian sini you tulis per tu per berapa. Okay, total 30. Ini contohlah. Dan dekat sini sepatutnya you tulislah nama you, nama, nombor matrik dan tarikh ini adalah bukan tarikh kita bincang tapi tarikh kita buat eksperimen tu. Okay, which is hari tu berapa? 6 hari bulan ke 3 hari bulan, saya tak ingat berapa kawan you sebut hari tu. Hari yang kita bincangkan eksperimen ini. Okay, so itulah tarikh eksperimen. Okay, dan make sure you tick kan supaya bila you tengok balik, okay, sebab paper yang you tanda ni ada dengan you. Itulah yang you akan ulang kaji sebelum practical test nanti. So kan confused. Ini yang tajuk mana nak kena belik kat dalam. So tolong tick. Inilah tajuk-tajuk eksperimen yang kita kena ada. Letaklah dalam satu file. Janganlah hilang. Walaupun ada dekat GC, nanti Madam minta juga hantar. So adalah satu kopi pada you. So jangan takut untuk tanda dan contengkan. Okay, maklumat-maklumat yang tak ada, maklumat tambahan selain yang you buat, you boleh tulis kat situ untuk you refer. Alright, so kita akan tengok dari mana datangnya 13, 5, 10 dan 2 ini. Okay, so yang pertama, Madam akan pergi pada contoh lab report rakan you yang pertama. Okay, so dalam lab report, nampak tak skrin Madam? Sebab Madam bertukar medium ni. Alright, so kalau you all tengok, even though kita akan terus bagi markah pada result tadi. Kalau kita tengok result tadi 13 markah total. Tapi dalam lab report you, the first page adalah test pack. Test pack tu apa? Test garis. Okay, di mana mesti ada title. Title for this experiment ialah basic technique in microscopy. Dan untuk objektif ada 3. Betul tak? Objektif kita ada 3, betul. Walaupun yang ni kita tak buat dari segi observation tapi ada. So kita kena salin. Usually untuk 3 ini, okay, you akan dapat tengok daripada lab manual. Okay, basic technique in microscopy. So salin betul-betul. Dalam ujian amali nanti pun dia akan bagi maklumat ni. Tapi kalau you tertinggal, dia tak ada markah. Kalau you tertinggal, you tak follow format buat eksperimen, you akan kena tolak markah format. Sekarang kita tak tolak lah. Sebab sekarang ni kita dalam bentuk praktis. So dalam ujian amali, lepas eksperimen ke-6 punya perbincangan nanti. Alright. So kalau you tengok, kawan you sekarang, dia terus pergi pada eksperimen 1.3. Betul lah. Sebab yang ni, benda yang merupakan result.
apa beza result dengan observation? Result ialah something yang you record dalam table. Okay, dia macam dalam bentuk yang bukan dilukis. So 1.3 memang kena buat kat sini. So kita teruslah tanda alang-alang. So you kena isi table ni dan pada part ini markah dia hanya 1 markah. Okay, so macam mana dapat 1 markah? You tengok 4, 10, 40, 100 dan 10 ini. Kalau jawapan dia 40, 4 darab 10, 40, 10 darab 10, 100 dan mesti ada X. Tak ada X, salah. Okay, let's say kalaulah dia tulis 40 saja, salah. Okay, tak boleh. Ya, takkan kita nak conteng pula kan? Ini kertas kawan you. Okay, 40 darab 10, 400, 100 darab 10, 1000 X. Very good. So, 4 betul barulah dapat 1 markah. So, untuk bahagian result dah dapat 1 markah kat sini. Tadi 13 markah kan? Mana datangnya lagi 12 markah? Ini dia. Nanti maknanya ni kawan you Elia ni bagus. Dia nak bagi Madam nampak, dia snap part yang dia buat je. Untuk represent setiap part. Very good. Okay, kalau ni nanti you nak hantar tu tak payah. Snap by page saja. Tapi pastikan clear. Okay. So 12 markah lagi datangnya dari bahagian observation. Ada berapa gambar kita lukis hari tu anak-anak? Berapa gambar you kena lukis? 6. 6. So setiap satu gambar adalah 12 markah. So untuk part observation ni actually 12 markah. So untuk gambar 1.1 and 1.2 markah dia 2 markah setiap satu. Okay, untuk dapat markah diagram, dia mesti ada markah diagram, markah label untuk setiap gambar. Diagram, label. Okay, untuk dapat markah diagram dua-dua gambar ni, yang image under 4 times objective lens ni mesti lebih kecil berbanding yang 10 times. Macam Elia buat ni, betul tak dia buat? Betul yang ni lebih kecil daripada yang bawah. So apa lagi yang kita akan tengok? Adakah gambar ini dia lukis bukan sketching? Maksud sketching ni dia macam buat macam ni, macam lukis macam potret. Tak. Kalau macam ni salah. Ataupun dia buat dan dia lorekkan. Ini pun salah. So tengok pada gambar you. Gambar you mesti line dia ni straight line. Maknanya kita bukan sketch. Kita lukis betul dan no sketching. Kita tak nak sketching. So untuk dua-dua gambar ni Madam tengok bagus. Lukisannya okey. Cuma next time tak kena potong markah pun. Bulatan ni tak payah. So sama ada you nak lukis yang bulatan sebab medan penglihatan kita tu bulat ataupun you memang lukis ini dalam kotak tu je. Tak perlu ada dua. Tapi ni medan tak potong markah lah. Betul lah. So untuk this one dia akan dapat 1 markah, 1 markah. Okay. So 2 ni tak boleh sketching yang macam ala-ala gambar potret tu tak boleh. Dan juga shading. No sketching. No shading. Siapa yang lorekkan tiba-tiba gambar dia tu jadi warna hitam. Itu. Macam dalam image yang Madam share, tak boleh. Salah. Itu adalah cara yang salah untuk melukis gambar rajah biologi. Ini saya padam lah. Kasihan pula Elia. Kat dia punya lab report ada pula benda ni. Okay. Right, dah tanda dah. Okay, markah yang kedua untuk setiap gambar adalah datang daripada actual magnification dan title. Okay, make sure untuk title ini, okay, mesti bukan figure 1.1 je. Figure 1.1 ni apa? Madam ada senaraikan dalam panduan Madam bagi hari tu. Image E prepared slide under 4 times objective lens. Okay, tak dapat 1 markah lagi. Mesti betul. Bila 4 times, actual magnification adalah 4 darab 10. 40x. So dua-dua ni betul barulah labeling untuk gambar itu dapat 1 lagi markah. Okay, so untuk gambar first, Elia dapat markah penuh. Untuk gambar second, okay, 100. Okay, image E prepared slide under 4 times. Okay, dapat juga 1 markah. Okay, jelas ke tidak? Okay, dah boleh tandakan dah you all punya. Okay, so satu lagi contoh, ini kawan you Madina, tak silap saya Madina. Okay, Madina pun share. Okay, so
Untuk this part betul. Oh, sorry. Okay, properly accurate image. Oh, sorry. Sekejap. Mana saya punya undo. Madam sebenarnya bagi masa untuk you tanda tau. Okay, 40, 100, 400, 1000. Very good. 1 markah. Okay, so for this part, okay, gambar ni lagi besar. So diagram, 1, labeling, 4 times 40x, 1. Yang ni tadi lebih besar dari yang sebelum ni, diagram dia dapat 1 markah, image E, this one. So labeling pun dapat 1 markah. Alright, so setakat ni okay. Dan lagi 4 gambar pun sama. Setiap satu gambar adalah 4 markah. So macam mana? 4 markah pula. Setiap satu gambar 2 markah. So untuk this one, okay, you kena tengok. Okay, benang yang dia lukis ni untuk 4 times mesti urat dia, saiz dia lagi kecil berbanding yang sebelumnya. Dan tak bolehlah lebih. Dia sepatutnya ada 3 jenis sahaja. Ni pun kena ada 3 jenis sahaja. Kalau kat sini you buat blue, yellow, red, yang ni pun mesti blue, yellow, red. Tak bolehlah warna lain pula. Kalau lebih kecil, betul labelingnya untuk gambar, diagram, you dapat 1 lagi markah. So betul. Okay, this one pun diagram dia dapat 1 markah. Okay, dan markah kedua sama juga. Janganlah pula kat sini E prepared slide. Untuk the second one ialah image cross thread under 4 times 40. 4 times. Okay, so untuk labeling, dapat 1 lagi markah. This one pun image cross thread under 10 times. So labeling dapat lagi 1 markah. So untuk 2 gambar ni, Elia dah dapat markah penuh. Kita tengok pula untuk Medina. Okay, nampak? Ini maksud saya tak perlu lukis bulatan macam Elia buat tadi. Next time tak apa, kita lukis je dalam box tu. Okay. Okay, so this one kan, okay, janganlah pula rasa segan ke apa ni, Madam nak tegur. Okay, kalau Madam tengok ni, okay, pemeriksa akan boleh kata macam sketching sebab nampak tak jelas. Tapi mungkin masa ambil gambar tu yang tak berapa jelas kan. So kalaulah betul-betul dia tengok dan nampak macam sketching, mungkin diagram tak dapat markah. Okay, tapi ni sebenarnya Madam tengok garisan ni pun mungkin sebab pensel yang kita guna untuk melukis tu tak tajam. Okay, bila buat graf, bila melukis gambar rajah sains ni, pensel you mata dia kena tajam. Okay, lagi kita galakkan kalau you pakai mechanical pencil supaya dia punya hasil tu orang kata dia macam memang tak nampak macam sketching. Okay, ini pesanan je lah. Okay, tapi ni Madam tak potong sebab saiz betul, warna pun betul. So 1 markah, labeling 40x, cross thread under, okay betul. This one pun kalau you tengok saiz yang ni dibezakan, 3 je benang lebih besar. This one betul 10, diagram dapat 1, labeling dapat 1. Okay, for the third diagram kita kena lukis apa? Hari tu Madam kata kan, okay, dia akan berada di diameter. So kita tengok kalau this one Elia lukis macam ni. Ini maksud diameter. Ini pun tak berapa diameter tapi tengah jugalah. Dan berapa bilangan garisan kita nampak. Yang pertama kena letak pada hujung this one. Tengah-tengah ni kita akan nampak lebih kurang 3. Okay. So this one untuk diagram Madam bagi betul. Tapi kalau you nampak 4 atau lebih dari 4, okay, dia dikira diagram you tak dapat markah. Okay. Sebab memang Madam peringatan tu nampak 3 je. Okay. So untuk actual magnification pun betul. So labeling dapat 1 lagi. Okay, and this one kat sini. Okay, bila you letak satu garis, garisan ini memang satu saja you akan nampak under microscope. So dia tak boleh lebih dari 1. So diagram 1, this one. Okay. Ataupun kalau lah you lukis kat sini 1, kat sini 1 garisan dia. Boleh diterima.
Okey, tapi kalau lebih dari satu atau lebih dari dua yang berada di kiri dan kanan tak dapat markah. Ini labeling dapat, so maknanya untuk bahagian observation kalau Elia dia dapat markah penuh 12/12. Okay, kita tengok satu lagi. This one nampak? Ini contohnya. Okay, madam kena potong markah diagram dekat sini sebab sepatutnya garisan ni bila ada garis dekat bawah, dia diletakkan di bahagian tengah sini sayang. Okay, so maknanya dia akan nampak 3 garisan kat tengah ni macam ni. Madam dengan izin madam lukiskan macam ni. Nanti untuk you tengok. Dia mesti kat diameter, patutnya bawah sikit. So diagram ni madam tak bagi markah lah. Jangan kecil hati pula. Okay. So dia sepatut kat tengah bukan kat bawah. Kalau yang dari bawah ni maknanya garisan dia kena separuh. Dia tak nampak garisan bawah ni. So maknanya contoh dia akan jadi kalau dari bawah garisan ni dia sampai tengah-tengah. Macam ni je. Macam ni. Separuh lagi tak ada. Ataupun kita letak garisan ni ke atas macam ni. Okay. Alright, tapi untuk labeling tetap dapat markah. Jangan ingat bila ada gambar yang you salah, you tak dapat markah langsung. Okay, tidak Okay. Untuk this one, ya, okay. Ada someone yang tak lepas masuk lah. Someone tak lepas masuk sebab saya punya ni, Tak tahu tapi dia dah pakai rekam MOE. Dia pakai MOE ke tak? Dia pakai MOE tapi tak lepas masuk. Sebab tak ada pun untuk auto admit ni sayang. Admit. Semua dah masuk. Kenapa dia tak dapat masuk? Siapa nama tu yang tak dapat masuk? Muhammad Ishraq. Ishraq Iman. Ishraq. Tak ada nama dia. Tapi tak ada ni. Kalau ni you all pun nampak skrin madam sekarang. Dia auto admit je sebenarnya. Dia dah. Ishraq masuk dah. Kan? Ishraq ada tak? Ada madam, ada. Okay. Alright, madam sambung, okay? Terima kasih. Tolong inform madam. Tadi kat mana madam? Okay, so untuk diagram ni pun tak berapa tepat. Sebab tu mungkinlah tengok dari mana kan. Okay, so dia kena satu saja garisan ataupun ini memang sebab, sebab medan penglihatan kita ni dia memang dah ada specific size tau. Kalau you buat lah, tapi madam tak salahkan you sebab kita tak buat dalam lab. Dan garisan ni bila dia ada garisan bawah dia mesti kat tengah-tengah. Okay, kat sini katalah you letak garisan ni kat sini. Satu lagi akan kat sini. Ataupun macam yang Elia buat tadi. Dia kat tengah-tengah terus. Satu macam ni. Okay. So, ini padam lah. Okay, this one diagram. Kosong tapi label dia betul. Okay, so untuk this part, kawan you dapat 10/12. Okay, so jangan lupa pula untuk tulis dekat cover depan. Kalau tengok ini 10, tapi untuk this part tadi dia dapat markah 1. So dekat cover ni bahagian result and observation terus tulis. Okay, 10/1, 11/13. Masa hantar kat madam benda ni kena tulis ya. Ni total nanti per 30. Okay, next kita nak tengok bahagian discussion 5 markah. Di mana datangnya 5 markah untuk discussion? This one madam nak present this one. Okay, so you all akan boleh tengok untuk discussion, untuk 2 slide madam yang pertama ni, kita nak cari discussion, total markah discussion anak-anak adalah 5 markah sahaja. Di mana untuk this part, cara untuk handling mikroskop, cari dalam ayat itu you kurungkan. Atau this part, okay, 3 sahaja point. Okay, manakala untuk this one, macam mana image ni, ini 1 markah, this one also 1 markah. Okay, so please check untuk the first part tu yang 3 markah pertama, macam mana cara terbaik untuk handle mikroskop. Okay, ada tak jawapan-jawapan ni dalam you punya? Okay, slide clip hold the slide. Ada tak you kata?
slide clip akan hold the slide. Okay, bila kita letak slide atas stage, slide clip akan pegang. Okay. Ataupun you kata start using 4 times objective lens before observing lens lain. Tak semestinya ayat kena sama macam ni. Yang membawa maksud yang sama pun boleh. Maknanya bila nak start focus on specimen, kita start dengan 4 times objective lens atau kita boleh tukar dengan nama dia scanning objective lens. Boleh. Okay. Dan untuk point seterusnya ni dia kata cara nak guna mikroskop. Kalau guna lens 4 dan 10, use cos focus knob. Manakala kalau 40 times and 100 times, use fine focus knob. Ini apa? Tombol yang kiri kanan tu. Okay, kalau kita nak gerakkan atau nak jadikan image tu lebih fokus, kalau guna lens 4 atau lens 10, tengok dekat cos focus knob. Gerakkan cos focus knob. Kalau 40 dan 100 kita dah tak boleh gerakkan cos focus knob, hanya gerakkan fine focus knob. Okay, dan kalau nak gerakkan objective lens, nak tukar 4 ke 10, 10 ke 40, okay, kita akan rotate. Using rotating nose piece untuk rotate objective lens. You tak boleh pegang lens tu, tarik ke bawah. Kita pegang yang bulat tu untuk gerakkan. Dan dia akan ada satu bunyi, klik. Sebab lens tu dia ada macam apa, tempat kalau dia masuk pada tempat yang betul dia ada bunyi. Okay, ataupun you kata microscope should be stored on the lowest objective lens. Ataupun ayatnya you buat sebelum you simpan, pastikan objective lens yang menghadap stage tu adalah lens 4. Ini kalau sebelum store, sebelum simpan. Okay, ataupun you kata always turn off the light when not using the microscope. Waktu you dalam lab, kalau you tengah tak guna, you nak pergi kat meja kawan you ke, you nak tanya dengan madam ke, okay, mikroskop you jangan sentiasa open. Kita boleh menyebabkan lampu tu terbakar. So sentiasa tutup. Ini antaranya lah. Okay. Then boleh juga cari 3 markah tu dari sini. Carry the microscope with both hand ataupun 2 hand. Kalau tak sambung hujung belakang ni pun tak apa. Kalau ada point ini pun dia dapat markah. Maknanya waktu bawa, satu pegang kat dia punya arm, satu pegang kat dia punya base. With both hand. Okay. Then before starting using microscope, put on lab coat and close shoes. Ini precaution dalam makmal lah. Boleh juga. Kalau nak cuci lens, okay, lens, use lens paper. Ataupun kalau tak pakai lens paper, kita sebut juga lens tissue. Okay, you can use lens tissue. Okay, to clean the microscope. Okay, use glove to clean up broken glass such as glass slide ataupun cover slip. Okay, kadang-kadang bila you buat sendiri slide tu, slide senang pecah. So nak bersihkan, make sure pakai glove. Okay, atau always carefully place the wire out of harm way. Okay, kenapa bila kita nak simpan mikroskop, kita kena coil. Okay, so yang ni sama juga seperti dengan kalau you kata coil wire after using microscope pun madam terima. Okay, ataupun do not touch the line with bare hand. Ini sebab precaution. Sebenarnya ada banyak lagi point lain. Okay, so madam nak 3 point sahaja. Cuba tandakan, okay, you all punya ada apa? Ada tak point-point ni ataupun you boleh tanya dengan madam? Okay, kita tengok pada kawan you. Ya, silakan. Kalau terlebih point macam mana? Kita ambil 3 je lah. Ambil 3. Sebab tu kalau you tulis ni, kita memang ambil 3 markah saja. Sebab dia dah, okay, dalam, sebab tu kita akan ada soalan. So kita ambil 3 yang pertama sahaja. Contoh cara kita orang akan tanda. Contoh kawan you buat, correct way in handling microscope is hold the microscope at the arm of microscope and put another hand at the base. Walaupun ayat ni tak sama dengan jawapan tadi. Tapi ini maksud yang sama, hold microscope with both hand. So kita akan tulis point number 1 untuk this one. Untuk part soalan satu ni nak cari 3 markah je kan. Then dia kata next precaution step in handling microscope is observe the image under the microscope. Use the adjustment knob to focus the image. Walaupun ada perkataan adjustment knob tapi dia tak merujuk untuk apa? Untuk naikkan stage ke? Waktu guna lens apa? So madam tak boleh bagi markah. Okay. Make sure the microscope is stored at the lowest objective lens. Yang ni betul. Tadi kan masa nak simpan kena pastikan lowest objective lens
4X ataupun kita boleh kata scanning objective lens. Okay, ni point nombor 2 yang dia boleh dapat markah. Finally, start using 4X objective lens before observing. Betul? Maknanya bila mula-mula you nak tengok, tak kisahlah you nak tengok bakteria ke, nak tengok sel ke, kita kena mula menggunakan lens 4. So untuk kawan you ni, untuk the first part 3 markah ni dia memang dapat. Total discussion ni 5 markah. Then ada 2 lagi ni dari image E tadilah. Okay, manakala okay, kalau this one pula, dia kata correct way of handling microscope important. Okay, ni tak adalah. Okay. Check that the scanning objective lens which is 4 times of the is placed back in position over the center of the, apa ni sayang? Sepatutnya saya rasa center of ini adalah stage. Okay, so this one, okay, ni madam bagi diskaun lah. Ni stage ni maknanya plantar tempat letak slide tu. Dia kata kena guna 4 times objective lens. Betul. Second, turn on the light switch. Okay. Third, tie up the, yang ni sebab general sangat. Mungkin kena before apa? Before observe kena turn on light switch ke. Okay, betul lah kena buka tapi untuk apa? Okay, this one dia kata thirdly tie up the power cord below the body arm. Okay. Kalau ni kena cantiknya kena tambah. Before we store the microscope. Kita nak tie up, nak coil dia tu before kita store microscope. Okay, the precaution step in handling microscope are hold the microscope with both hand. Betul. Okay, dapat dah ni. And hold the body arm. Kejap. Apa ayat ni? Hold the microscope with both hand. That is hold the body arm. Okay, betul. And the piece. Yang ni base sebenarnya. Tapi kalau macam ni, sometimes kita akan ambil sampai sini je. Pun dapat markah. Okay. Kalau ikut, yang 2 ni tak lengkap. So tak cantik lah. Mungkin kita akan bagi 2 markah sahaja untuk the first part ini. Okay. So, this one. Sila tanda. Dapat tak 3 markah? Atau yang tak ada kat sini tapi you buat. Ada nak tanya? Madam bagi 2-3 minit. Siapa nak tanya? The first step ni this one. Okay. Ada tak handling microscope? Sebenarnya banyak lagi tau. Ini antara pilihan jawapan. Contoh apa lagi waktu nak handling microscope hari tu madam kata? Contohnya kalau lah point tadi Elia tadi yang kalau pasal light tu kita kata as a power source. Turn on light as the power source of microscope. Boleh dapat markah. Ada madam, tak nak tanya apa point lain? Ya. kalau saya saja buat lebih sikit point dia untuk spare lah kalau contoh point yang Tapi first tu bagus salah. sebenarnya. Boleh. Sebab tu madam sendiri pun walaupun madam kata 3 point saja akan diberi markah. Okay. Kalau you jawab lebih, kita tak salahkan you. Kita tak potong pula markah sebab cara buat discussion ni dia lebih kepada essay form tau. So dalam biology, jawab periksa pun nanti, kalau you buat lebih sikit, tak ada masalah. So kita akan baca lah. Apa you tulis tu kita akan baca, kita akan cari. Kalau yang madam, bila ujian kan madam yang tanda. So kita akan cari setiap satu ayat tadi. Kalau you tengok madam memang baca sebelah bawah. Untuk cari kat mana point dia. Okay. Cumanya janganlah terlalu banyak sebab dia akan membazir pula masa you. Tapi untuk latihan ni kalau you nak tulis tak ada masalah. Okay, kawan-kawan yang lain semua dah dapat 3 markah ke? Ke ada nak tanya? On your mic. Ada? Ya. Ya. Kalau yang slide clips tu, tapi saya tulis stage clip sama je kan? Boleh terima sebab slide clip tu memang berada dekat stage. Okay, thank you madam. Okay, lain. Madam open ni, terus tanda, jangan tunggu malam karang nak tanda. Petang karang tinggal nak scan dekat cam scanner dan hantar ataupun pakai apps apa-apalah. Tapi jangan hantar dalam bentuk gambar Hari tu ada yang hantar kat madam assignment pakai bentuk gambar. Jadi bila siapa hantar gambar, madam hanya boleh tanda pakai phone tau. Dan phone ni kecil jadinya buruk sangat. Kesian korang dan madam tak boleh komen lah sebab madam tulis kan dia jadi buruk sangat, madam tak boleh terima. Jadi tolong hantar dalam bentuk PDF. Kadang-kadang you terlepas pandang tu, tolong convertkan ke PDF.
Lepas you dah hantar, you tak perlu simpan lah sebab you dah ada hard copy. Gambar tu tak nak phone berat, you delete lah. Okay? Ini baru 3 markah tak out of 5. Kalau tak ada yang nak tanya, madam teruskan. Okay, so untuk 2 lagi markah adalah you kena describe tapi you buat dalam paragraph. You tak perlu tulis ayat atas ni. Relation yang madam garis ni tak perlu tulis. So ayatnya apa? Dia suruh describe image E under microscope. So carilah ayat you ada tak you tulis image seen, image E seen under microscope is larger and inverted. Tak perlulah garis macam ni. Madam garis ni sebab nak bagi tahu ini point yang kena ada. Larger and inverted. You all nampak slide madam tak? Nampak kan? Nampak. Kalau tak nampak jangan tak bagi tahu madam gotan. Okay. Dan yang kedua dia tanya apa relation? Dia nak in terms of field of view ya, dia tak nak benda lain. Field of view dan berkenaan transparent ruler. Kan yang you nampak 3 atau 4 ataupun dengan yang you nampak 1 je tu. Apa beza dia? So antara ayat dia, okay, biasakan madam tak nak you rephrase ayat ni. Hari tu pun madam sebut ayat ni. Sebab dalam skema, kalaulah ini yang keluar dalam ujian amali nanti macam ni lah jawapan dia. As magnification power increase. Apa maksud magnification power increase? Maknanya dari 4 dan you tukar jadi 10. Okay. So the field of view akan decrease. Mula you nampak 4 garisan, field of view, medan penglihatan. Field of view ni ingat dia adalah medan penglihatan you. Okay, akan berkurang. Sebab tu you akan nampak 1 garisan je ataupun decrease ataupun you kata narrower atau become narrow. Ini 2 benda yang you kena tanda. So kita try tengok kat yang kawan you buat ni. Okay, another 2 marks. Image E seen under the microscope is larger and inverted. Okay, confirm? Betul? The relationship between the field of view and transparent ruler is image seen under microscope as magnification increase. The field of view decrease. Very good. So, tadi dapat 2. This one dia dapat 2 lagi. Okay, so 4/5. Very good. Okay, this one, image seen under the microscope is larger and inverted. Very good. As magnification increase, the field of view of transparent ruler, okay, decrease. 2 lagi markah. So untuk this part dia dapat 5/5. So jangan lupa tulis dekat bahagian this one. Okay, untuk Q&A ni markah dia 10. Sorry, laju sikit. Kalau takkan tak sempat kita nak tengok. Okay, this one 4. So sama jugalah, you all pun terus tulis kat depan tu. Okay, sebab tu nanti kan waktu you hantar, ni tadi dapat 13/13. This one dapat berapa tadi? Tolak 2 Nanti masa hantar, make sure dokumen you ni katalah ada banyak page. Janganlah jadikan dia setiap satu tu satu PDF berbeza. Sebab tu kalau pakai cam scanner, you boleh klik semua jadikan dia satu dokumen. Waktu you submit sekali je lah. Internet pun tak pakai banyak. Kalau macam tu, tak apa, ini first time. So madam tak kisah, kita belajar lagi supaya masa nak hantar assignment nanti atau nak hantar lab report nanti okey. Alright. So untuk markah untuk soalan pula, okey 5 ni okey Okey 5 markah dah tanda. Okey untuk soalan. Tak ada jawapannya kat sini. Okay, a microscope is a compound microscope when it consists of more than one set of, jawapan kat sini adalah lens. Kalau betul, 1 markah. Okay, di mana apa 2 lens yang dia ada? Ini yang kita kata, ni tak adalah, maknanya kita ada ocular lens yang you tengok tu dan juga objective lens. Sebab tu dia dinamakan compound microscope. Ada 2 jenis lens pada mikroskop tu. Okay, yang kedua, condenser yang bawah stage tu kan. Bulat yang bawah stage yang nak ambil cahaya daripada bulb tu. And iris diaphragm are useful to coordinate. Apa gunanya benda tu? Kita laraskan supaya structure tu boleh bagi apa pada slide kita. Okay, dia akan coordinate, ayatnya sama ada intensity of light. Saya terima.
Atau you boleh kata amount of light pun saya terima. Okay, so despite ini antara jawapan. Ada tak jawapan lain? Kod you terjumpa jawapan lain nak tanya? Madam, Ya. saya buat to coordinate light to the specimen. Okay, bolehlah nak coordinate. Kalau boleh tambah satu perkataan, you buat tanda Y terbalik tu amount of light to the specimen. Okay, tapi bolehlah terima ada light tu. Okay, based on laboratory practice, what do you use to clean the microscope lens? Kalau dalam makmal agak-agak lens you kotor. Kalau cermin mata kita pakai kain lap cermin mata kan. Kalau dalam makmal kita pakai Lens tissue. very good, lens tissue. Ada tak orang lain jawab benda lain? Lens paper. Lens paper boleh. Lain. Apa? Okay. Tissue Ada tak paper orang ada. tulis ethylene apa? Apa nama benda tu? Diethyl ethylene ataupun alkohol. Okay, that one biasa you all tak jawab yang tu lah sebab you all tak guna benda tu untuk cuci lens tissue. Lab assistant je akan buat pakai benda tu. Tapi sebenarnya lens memang kita ada alat lain selain lens tissue. Tapi you all kalau you nak tengok tiba-tiba blur. You akan ambil lens tissue, you akan bersihkan dengan satu arah. Dia tak boleh gosok macam kita gosok apa pinggan ke apa tu. Dia kena one wipe, second wipe, third wipe. Macam tu. Right, nanti SEM 2 insyaAllah kita guna. Okay, Madam. yang ni. Ya, Kalau silicon piece of cloth boleh madam? tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh a piece of cloth. Dia tak sama macam cermin mata kita nak. Okay, dia kena pakai lens tissue dalam makmal kalau nanti kita balik ke college lah. Kat dalam makmal memang setiap kali ada eksperimen yang melibatkan mikroskop. Nanti lab assistant akan sediakan ada box kat depan makmal tu. Dia memang ada lens tissue tu. Satu macam buku. Dia macam notebook tau. Notebook kecil tu. Dan kita akan ambil guna. Tak boleh tak boleh pakai kain. Cloth tak boleh. Dia akan merosakkan lens tu. Sebab cloth walaupun you kata cloth tu macam walaupun kain no wax. Cannot. Okay, we only have to use lens tissue. Alright, ada lagi? Ada nak pakai apa lagi? Nak cuci? Madam, Jangan kata water pula. Tak boleh. Ya. tissue paper boleh? Tissue paper tu maksudnya tissue paper kat rumah kita tu ke? Aha. Tissue lah. Tissue macam kita cuci tak boleh. Tissue paper tak boleh. Dia mesti lens tissue atau lens tissue juga dipanggil lens paper. Cannot. Potonglah markah you all satu kat situ. Alright, proceed. Cannot tak cannot. Potong. Tapi tulislah jawapan yang betul nak. Okay, nanti you nak baca balik. Okay, while observing the moving. Okay, ni sekarang you bayangkan you tengah tengok tau dekat binocular tu, image tu kita tahu image tu biasanya dia terbalik. Tapi kita berdasarkan apa yang kita nampak. Masa you tengok, mikroskop tu you nampak dia terkeluar dari medan penglihatan you. You nampak sipi-sipi je dekat tepi. Tapi you nampak macam mana? Nampak tak? Dia kata found out that the organism have moved out of field. Maknanya terkeluar dari medan penglihatan you ke kanan. So you nampak dia ke kanan. Okay, you tengok under mikroskop ni. So you nak gerakkan slide tu ke mana? Bila you nampak dia ke kanan, you nak bawa dia ke tengah balik. So you akan gerakkan dia ke? Left. Kiri. Mestilah kena gerakkan ke kiri. Jangan pergi pandai-pandai terbalikkan pula. Tak, ni apa yang kita nampak? Kita nampak dia dah ke kanan kita. So mesti kita akan guna slide adjustment knob. Kita akan tolak dia ke kiri supaya dia berada di tengah balik. Okay, so jawapan dia left. Okay, manakala satu lagi. So you tengok lagi. Spesimen you katalah sel. Sekarang ni terkeluar juga dari medan penglihatan you. Tapi you nampak dia berada di atas. So kan slide adjustment knob ni dia ada atas dengan bawah. Saya tak ingat yang atas ke bawah sebab selalu praktikal kan. Satu dia akan menyebabkan gerak ke kiri ke kanan, satu lagi tu dia akan gerak ke atas ke bawah. So you nampak benda tu ke atas, so you akan gerakkan supaya dia mendekati you ke menjauhi you. You nampak benda ni ke atas ni jauh daripada you dalam mikroskop. So move the slide. Apa you jawab? You all jawab apa? Ui, tiba-tiba terus senyap. Anak-anak. Move the slide. To the left. To the left. Backward. Left. Jangan. Nombor 5. You nampak dia dekat top. Downward. Move the slide.
Downward. Okay. Downward. Kalau you kata downward, saya terima. Tapi perkataan yang tepat adalah kejap dia berada. Sat-sat tak ingat. Kenapa jawapan dia? Oh. So kita akan gerakkan dia. Confused. Down. Setiap tahun pun confused. Tiba-tiba korang pun nampak sebab selalu kita akan buat tau sambil you jawab tu you akan buat. Away from individual. Kenapa dia kata away? Saya rasa macam towards. Okay? Sebab kita nampak dia dekat atas. So saya rasa boleh saya nak pakai jawapan you all. Saya tak nak pakai jawapan tu. Downward. Dia ke bawah lah. You nampak dia ke atas, dia ke bawah. Yang jawapan dia tadi move the slide away from you tu. You rasa kenapa? Okay, sebab image tu adalah inverted. Ya you nampak. Bila you nampak dia ke atas, sebenarnya image tu dah kat bawah. Sebab kita nampak terbalik. Sebab tu sebenarnya jawapan yang ni pun saya terima, jawapan yang ni pun kita terima. Ini kalau kita bayangkan apa yang kita tengok. Kalau away from you ni bila kita consider image sebenar. Macam contoh you tak tengok guna binocular, you tengok kat slide tu. Benda ni dah ke bawah, you gerakkan menjauhi you supaya dia naik ke atas. Ini maknanya kalau you tengok kat slide naked eye pun saya terima. This one kalau you tengok menggunakan ocular lens. Sama juga this one. Kalau you nampak dia sebenarnya dah pergi ke sana, kalau you tengok under ni, you akan gerakkan dia kanan, dia terbalik. Tapi bolehlah, dua-dua pun saya terima. Satu lagi markah, 5 markah. Kan tak siap kan kita bincang benda ni. Okay, sambung. Yang ni dah dapat 5 markah. Kalau tak dapat, ni ada 2 jawapan lah saya terima. Sebab ni memang confusing sikit. Ada, saya This one buat memang satu je. Ya, awak buat apa? move the slide backward. Backward? Backward macam mana? Okay, so Madam tanya, awak jawab tu sebabnya awak guna mata awak ke awak guna ocular lens? Yang tu pula menentukan. Saya buat ocular lens. Kalau ocular lens backward Oh boleh lah, backward tu maknanya nak menggantikan downward lah. Tadi kan kat top kan, backward lah. Boleh? Boleh saya terima. Okay? Alright, so another 10 marks, another 5 marks, okay, datangnya dari this one. Okay, jawapan yang ni ialah sama ada you nak jawab contoh 4x ataupun you akan jawab scanning objective lens. Nama dia, dua-dua saya terima. Okay, Madam tak tulis panjang lah. Okay, kalau 10x, kita kata low power. Okay, kalau 40x apa nama dia? 40x dengan 100x, apa nama panjang dia? High Power objective lens. Ya, high power objective lens. Kalau 100, Emission tiba-tiba tukar jadi ni. Highest power. Jangan buat hal. Jangan buat hal. Highest apa? Immersion oil. Oil immersion. Oh, Very good. terbalik. Minyak tu panggil immersion oil. Lens tu terbalik. Oil Okay. immersion objective lens. Okay, so baca. Antara 4 lens ni, yang mana the shortest objective lens? Shortest. So jawapan dia sama ada, yang mana yang paling pendek? Kalau you tengok nature dia. Madam, kita tak pernah tengok, mana kita tahu tipu. Madam tunjuk gambar tu Oil. Yang mana objective lens tu size dia paling pendek? Immersion. Size paling pendek bukannya jarak dia dengan stage. Size dia. 4 times. 4 times. Very good. 4 times atau nama ni. Betul. Okay, which objective lens should be used when you begin to focus a specimen? Mula-mula nak tengok specimen, kita guna lens mana? 4 times. Mula letak Four di times. slide. Ya, Kita objective lens. betul. 4 times.
Which objective lens should be in position before you store microscope? Dah siap-siap guna? Okay, sebelum simpan, lens mana yang kena menghadap stage? 4 4 times. times juga. 4 times. Madam, semua ke jawapan dia 4 times? Mana madam tahu? Baca lah. Okay. Which objective lens will still remain in focus when placed at the longest working distance from specimen? Okay, apa maksud ayat ni? Okay, bila kita kata dia remain focus, sebenarnya bila you guna mana-mana lens pun, bila you dah letak slide, you dah adjust coarse adjustment knob atau fine adjustment knob dan you dah nampak clear image. So itu maksud dah remain focus. Okay, so sebenarnya empat-empat ni boleh remain focus. Tapi apa condition dia bagi kat sini? Dia kata bila kedudukan dia adalah longest working distance, paling jauh jaraknya. Okay, working distance ni adalah antara stage dan juga lens tu. So katalah ini stage, ini adalah lens. So jarak ni paling jauh tapi paling fokus. So lens mana? Dia bergantung pada size lah. Lens ni, kalau 4 ni dia yang paling pendek. Semakin besar. Dan sebenarnya bila you guna lens 100, inilah lens yang jarak dia dengan stage paling hampir. Katalah ini lens 100 Jarak dia ni almost bersentuh dengan stage dan juga slide ni. So sebenarnya siapa yang paling jauh working distance-nya? Siapa? You tak jawab, Madam tak jawab. 4 times. 4 times. 4 times. Ya, betul. 4 times. Sebenarnya 4 times. Okay, katalah ini slide. Jarak dia jauh tau sebenarnya. Kalau 10, bawah sikit. 40 semakin hampir. Tapi kalau 100, ini 4 times. This one is, tak nampak tulisan madam kau. Okay, ni adalah yang 100x. Dia paling hampir dengan stage. Okay, so betul jawapan dia adalah 4 times juga. Okay, so ini semua satu markah. Cuma this one dia berkongsi markah. Satu ni 0.5 markah, satu ni 0.5 markah lagi. So kalau 100 times diameter, okay, when using ocular lens kita 10. Okay, which objective lens should be obtained the following actual magnification? Macam mana nak kira actual magnification? Ocular lens darab dengan power of objective lens. Betul? Betul. Betul. So kalau nak dapat 1000 kali diameter lebih besar, kita akan pakai lens mana? Apa jawapan you untuk ni? Low power. Low power, betul. Ataupun 10x. Low power ataupun 10x. Kalau nak dapat 1000, All immersion. very good. So kalau you jawab guna 4x ini ataupun nama betul dia, pastikan nama dia betul lah. Okay, so betul lah. So cuma yang ni 0.5. Yang lain tadi pun semua satu markah. So dapatlah total untuk this part adalah 10 markah. Okay, saya tak tunjuklah, saya tanda yang kawan you punya tu sebab nanti tak sempat. So nanti jangan risau, Madina dengan Elia saya tanda nanti. So kalau macam ni dia dapat 10/10. Okay, untuk this part. So biasanya kalau bahagian observation dia tak banyak markah, mungkin bahagian soalan banyak markah. Kalau gambar dah banyak kena lukis, kadang-kadang gambar tu tak semestinya 2 markah. Kalau gambar tu kompleks, untuk next eksperimen gambar dia jadi 3 markah. Sebab gambar tu susah nak lukis. Gambar baru ni senang sebab tu markah dia sikit. Alright, and jangan lupa kita kena ada conclusion. So conclusion kita adalah antara 2 ni. Okay, tapi bukan kena semua ayat. Okay, sebab kita akan rujuk balik pada objektif kita. Apa objektif kita? Ada lupa dah tadi. Okay, ada 3 objektif tapi yang kita bagi 2 markah conclusion sebab untuk objektif pertama ni kita tak conclude. To handle microscope properly tak payah. Okay, to obtain accurate image, so apa kita nak jawab, macam mana nak obtain accurate image, dan yang kedua macam mana nak calculate actual magnification. Conclusion maksudnya kita jawab balik objektif kita. So sebab tu dia kata image seen under microscope is larger
then the object and inverted. Yang ni kita terima. Ataupun you boleh guna yang bila in terms of field of view atau depth of field. Okay, tapi depth of field kita tak buktikan sebab benang tu pun kita just tengok dia punya susunan je kan. Okay, so the highest ataupun you pakai ayat yang tadi, as magnification increase, the field of view decrease. Ataupun the higher the magnification power, the smaller the field of view. Ayat tu sebenarnya nampak macam beza tapi maksud dia sama. Mana-mana satu markah. Okay, then untuk jangan you buat dua ayat ni, you bagi diri you 2 markah untuk conclusion. Ini adalah untuk jawab objektif kedua, 1 je markah. Walaupun you tulis 3 conclusion ke, tak ada, 1 je. Sepatutnya 1 je conclusion untuk objektif itu. Okay, dan dia ayat pendek. Conclusion tak boleh panjang macam discussion. Okay, dia 1 sentence. Okay, dan yang kedua, macam mana cara nak kira actual magnification? So kita tulis kat sini, actual magnification can be calculated. Tak payahlah buat formula tu sebab kita buat statement lah. Macam mana nak kira actual magnification? By multiplying, darabkan magnification power of objective lens with magnification power of ocular lens. Dapat lagi 1 markah. So dekat sini untuk conclusion 2/2 lah. Okay, dan references ni memang tak ada markah. So kategori dia sama macam title dan learning outcome tapi wajib ada. Tak ada, you akan kena tolak markah. So the only source yang you ada, saya faham you banyak guna manual pun dah cukup, video cukup. Okay, tapi yang tu 2 bahan ataupun kita punya smart guide. Tapi kita tak boleh jadikan dia sebagai reference sebab tak ada penulis sebenar. So kalau you ada buku Campbell, macam ada, mana tengok ada yang tunjuk ada buku Campbell kat rumah, ini contoh cara penulisan dia. Okay, tapi kebanyakan ada website kan. So tolong tambah kat depan ni perkataan ni, retrieve at, mana you dapat benda tu. Salin je lah alamat address ni. Tapi kalau ada nombor-nombor tak payahlah. Setakat yang ada, http : apa. Contoh macam ni. Jom kita tengok kawan you buat macam mana. Okay, nanti bahagian lain tu saya tandalah. Saya nak tengok bahagian, ada tak? Kita memang akan tengok dekat macam ni, contoh tadi. Image seen under microscope is larger and the object are inverted. Betul. Actual magnification can be calculated by multiplying magnification power of objective lens and magnification power of ocular lens. Betul. Okay, ini 2/2. Okay, reference cuma ni lah. Retrieve at dia dah tulis kat atas ni. Boleh? 2. Okay, ni tak payahlah. Bila references ni buat online source ni tak payah tulis pun tak apa. Kita tengok yang bawah. At least 2. So nanti masa you kena buat practical report yang ujian pun, kadang-kadang kita dah bekalkan. Kita tak nak you pening-pening, nanti kita bekalkan a page of buku tu, so you kena pandai nak tulis references tu macam mana. Ni references ada. Cuma this one kena tambah. Retrieve. At apa? Alright. So ni tak apa, jangan risau, madam akan tanda balik bagi siap. You all yang lain dah tanda tak? Walau bagaimanapun Madina dengan Elia nanti tanda juga you all punya tau. Okay, yang untuk kat simpanan dekat Google Classroom ni nanti. Okay, so bila you nak hantar nanti, macam contoh Elia dengan Madina ni dia dah hantar. Yang lain madam tunggu, madam bagi hari ni untuk submit. Kalau tak nanti you all punya data akan missing. Petang-petang sekarang snap every page, combinekan jadi satu dokumen macam ni. Upload dekat sini dan submit. So saya akan tengok markah you all. Saya tak akan tanda pun. Tapi kalau saya tengok macam pelik je, saya pun akan tengok balik. Dia yang salah tu nanti saya betulkan lah. Makin dan saya akan kena bagi grading. So grading ni walaupun dia bukan markah PB, tapi ini yang membuktikan you punya disiplin. Okay, disiplin you untuk siapkan task. Saya rasa saya bukan orang yang bagi banyak sangat task. This is compulsory for everybody. Okay, lab report memang kena buat. Masa pun saya bagi sangat panjang, so saya akan tulis markah. Sebab actually anak-anak, untuk this one kan, kalau saya ada 4 grade ni tau. Kalau macam kelas tutorial saya lagi banyak. So saya akan nampak siapa yang akan hantar, nanti saya akan bagi markah. Siapa yang missing, kalau lambat dia akan tulis missing. So kalau dah beberapa kali, saya boleh nak tahulah, oh dia ni memang tak suka hantar kerja. So saya tak nak ada perception yang macam tu. Setakat ni saya punya perception terhadap you all is very clean and clear. Saya seronok sangat ajar you all. Saya tak nak saya ada negative thought pada student saya. Nanti jadi tak seronok. Okay, untuk next week kita nak belajar. Sekejap lagi saya nak brief juga sikit ni. Okay,
berkenaan dengan eksperimen 2. Tapi kalau you tengok, hari tu pre-lab eksperimen 1 yang you tengok video dan you buat Google Form tu, saya bagi dekat Telegram. Okay, bila kita dah ada GC, saya akan bagi kat sini. Kenapa ada 2 eksperimen 2? Pre-lab eksperimen 2 ni adalah yang Google Form. So saya dah assign, ada seorang dah hantar dah. So kat sini lah saya boleh monitor. So saya boleh tahu dah siapa yang dah hantar. Mari kita tengok siapa dah hantar. Bagusnya Hana. Hana dah buat dah. Maknanya Hana dah tengok video kot. Tapi nanti saya akan boleh import grade tau. Bila saya import grade, markah automatik akan kat sini. So saya memang akan nampak. So caranya ini yang kita nak buat. Nanti you tengok video, you jawab this one. Okay, dan jangan lupa mark as done dekat sini. Okay, ataupun turn in. Walaupun you dah jawab kat Google Form. Kadang-kadang you terlupa. Bila you dah jawab, you turn in kat sini. So automatic nanti saya akan graded markah you. Dan bahan-bahan untuk eksperimen, sebab saya nak auto grading tau. Jadi bahan saya tak boleh letak sama tempat dekat sini. So saya buat juga eksperimen 2, saya dah masukkan kat sini. Ini kita akan bincang minggu depan. Nampak markah dia dah berbeza dengan yang sekarang. Observation 12, discussion dia pula banyak markah. Question dia tak banyak sebab 3 soalan je. So biasa saya akan tulis maklumat dekat sini, you boleh tengok. Ini videonya, lab manual dia kalau tak nak buka yang banyak, saya bagi set-set link AnyFlip tu buka untuk eksperimen 2, cover lab report sekali. Tapi saya jadikan assignment yang kena hantar 31 sebab apa? 31 ni 30 kita bincangkan eksperimen tu. Macam ni lah tanda. So by 31 you kena submit. Tapi bahan-bahannya dekat sini lambat lagi. Sebab tu saya kata sangat tak patutlah kalau tak siapkan. Okay, ada tak soalan berkenaan post-lab sebelum saya move forward kepada eksperimen 2? Okay, sekejap je saya ambil masa eksperimen 2 ni sebab you all tak belajar lagi. Tapi kita dah nak kena buat eksperimen. So apa yang perlu you tahu saya akan cerita dalam beberapa slide lagi. Ada beberapa slide saja lagi. Saya ada 8, 13, ada dalam 5 slide lagi. Okay, ada soalan post-lab sebelum kita habiskan? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Ada madam. Tak ada. Tak ada. Boleh kita terus. Okay, nanti kalau tak sempat tanda jangan risau. My viewboard ni nanti saya bagi. Okay, saya bagi, saya download, saya attach. Cuma jangan kongsi dengan orang lain lah. Okay. Alright. So untuk animal tissue ini adalah eksperimen kita yang seterusnya. Walaupun sekarang dalam tutorial esok dan tutorial sampai Jumaat nanti kita akan belajar chapter 5. Tapi eksperimen kita continue. Okay, nanti saya tahu you tak ada nota bab ni lagi. Kalau you tak print lah daripada tu dan tunggu buku, jangan risau nanti saya letak kat Telegram. Nota chapter 2. Okay, dalam eksperimen ni nanti apa yang you kena tahu ialah okay, untuk animal tissue, kita punya tisu-tisu dalam badan kita ni pun di-consider sebagai animal tissue. Okay, jenis tisu dia ada plant, animal. Madam, kita orang bukan animal. Tak kira. Okay, walaupun kita bukan animal, okay, tapi kita punya ni jenis yang animal tissue, animal cell yang tak ada cell wall. Kalau plant, dia ada plasma membrane dan ada cell wall. Itu beza dia secara biologi. Okay, tapi kita nak tengok different type. Bukan cell tissue. Sebab kita tahu a group of cell, bila dia bergabung dia jadi tissue. So antara tisu-tisu yang ada dalam badan kita, contohnya yang menjadi lapisan luar pada setiap permukaan, bukannya kulit saja, luar organ. Okey, luar kita punya gland dan sebagainya, itulah yang kita panggil sebagai epithelial tissue. Ini adalah jenis yang pertama animal tissue yang nanti kita akan belajar. Epithelial. So dia ni kerja dia biasanya lining. Okay, apa maksud lining? Dia melapisi bahagian luar. Kulit kita ni epithelial tissue. Dan katalah madam bawa keluar jantung madam. Permukaan luar jantung madam adalah epithelial tissue. Dalam dia tu barulah muscle yang kita kata cardiac muscle tu. Okay. Dan yang kedua, kalau you tengok kat sini ada 3 ni. Muscle, muscle, muscle. Ini 2. Jenis tisu yang kedua kita panggil sebagai muscle tissue. So ada 3 jenis muscle. Yang kita perasan je lah, kita kata otot. Muscle kan? Kalau buat macam ni, muscle. Okay, muscle yang tu adalah jenis muscle ini. Skeletal muscle yang menyebabkan you boleh kawal pergerakan you.
Okay, nak jalan, pergi kedai laju-laju ke, nak berlari ke, nak merangkak. Sebab tindakan tu, muscle tu dia bekerja secara kawalan kita. Tu dipanggil skeletal muscle. Dekat jantung kita pula ada muscle yang kedua. Nama dia cardiac muscle. Okay, you boleh tak kawal, hari ni aku tak nak hidup, aku nak jantung aku berhenti berdegup. You cakap je macam tu, jantung you ikut cakap you. Boleh? Boleh macam tu kan? Tak. Muscle you tak ikut cakap you Okay, so untuk cardiac muscle, kalau skeletal dia ikut cakap you. Dia ikut apa yang you gerakkan dekat minda. Okay, nak malaslah pergi kelas jadi aku akan tak gerakkan muscle aku, duduk tidur atas katil. Macam tu. Itu skeletal. Dia, sifat dia pergerakan dia tu kita panggil yang boleh dikawal. Voluntary. Tapi, cardiac muscle ni dengan smooth muscle, Allah bagi you kawal yang ni. Dua lagi ni Allah tak bagi you kawal. Dia kata bagi banyak sangat kawal, ikut nafsu banyak nanti manusia ni. Okay? Ini bersifat involuntary. Maknanya, even though you kata I want to end up my life today, kalau Allah tak izin, okay, tak jadi. Okay, madam. Okay, so involuntary ni di luar kawalan. So selagi tak ada faktor lain yang menyebabkan dia terhenti, okay, so you kata you tak nak hidup pun dia akan terus bergerak dan bekerja. Okay, this is organ yang sepatutnya whenever you feel very lazy, you feel very down, you have to be ashamed, malu dengan jantung you. Since you dalam kandungan ibu you, bila dah ditiupkan, orang kata roh dalam jasad yang dikandung oleh ibu, janin yang dikandung oleh ibu, dia tak pernah seminit, sesaat pun berhenti berdegup untuk pam darah you. Kita ada hari kita tu malah tak nak buat apa-apa, tak nak lah. Kita boleh buat macam tu, tapi jantung kita tak seminit pun dia boleh buat macam tu. So for me, okay, whenever I feel really tired, okay, exhausted, down, saya akan fikir, jantung aku tak pernah pun rasa nak give up dengan diri kita. Kenapa kita cepat sangat nak give up? So it give me motivation lah, sebab saya jenis orang yang self motivate. Jangan kata lah poyo lah madam, terpulang. Tapi kalau macam madam, I do reflect myself. Okay, macam mana kita nak, kadang-kadang sebab kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain dan kita rasa down. So itu cara yang tak bagus lah sebenarnya. Okay, so kalau you banding tapi you boleh get improve, tak apa. Okay, then satu lagi ialah smooth muscle. Smooth muscle ni dia ada pada otot-otot macam dekat perut kita, dekat kita punya ni peristalsis tu, apa, esophagus. Luar dia ada epithelia dan ada smooth muscle. Di mana tindakan dia ni, contoh dekat mata kita pun ada. Okay, contoh bila you makan, okay, boleh tak you kata bila you dah telan je, jangan sampai perut, jangan, kau hold dulu. Tak boleh kan? Sebab dia ada peristalsis tu, dia macam involuntary. You tak boleh kawal dah. So memang itu dipanggil muscle-muscle yang terlibat dengan involuntary. Okay, itu muscle. Dan dekat otak kita, dekat saraf kita yang menyebabkan you rasa sakit, you rasa apa, itu kita ada jenis yang ketiga, kita panggil sebagai nervous tissue. Ini geng-geng dia yang neuron, you belajar interneuron, motoneuron, okay, sensory neuron, afferent neuron, itu nama-nama lain dia lah, dia ada nama, dia 3 jenis je sebenarnya. Dan yang keempat adalah connective tissue. Connective tissue ni yang paling unik sebab dia terdiri, geng dia adalah darah kita, sel darah merah ke sel darah putih tu kita panggil connective tissue. Kita punya tulang pun adalah connective tissue, tulang yang keras ni. Dan okay, antara tulang tu kadang-kadang dekat kita punya bahagian-bahagian lembut macam hidung, telinga, cartilage, rawan. Okay, cartilage ini pun adalah jenis connective tissue. So ini 4 jenis ni semua kita akan belajar. Okay, tapi yang detail masa you di SDS. Okay, dekat kita punya syllabus, epithelial ni yang kita belajar semua. Kalau muscle ni walaupun ada 3, kita akan belajar 1 je yang detail, smooth muscle. Ini ada 3 juga, dia ada motoneuron, sensory neuron dengan interneuron. Tapi kita belajar motor ni je detail, nanti you tambah 2 lagi di masa kat SDS. Untuk this one, alamak, saya tak ingat lah kita belajar blood, tak silap saya.
Ini yang kita akan belajar dalam silibus kita waktu tutorial nanti. Dalam amali kita buat dulu. Okay. So itulah yang nak major type of animal tissue. Dan untuk kita nak tengok struktur dia under mikroskop. Macam mana epithelial tissue ni yang menjadi lapisan. Ada berapa jenis. Apa yang menyebabkan dia ada different name. Okay. Muscle tissue dan connective tissue. So yang kita akan tengok inilah. Saya rasa yang ni dia silap ke? Sebenarnya ni adalah nerve tissue. Connective kita tak belajar kali ni. Kalau sesi dulu-dulu kan, kalau you dekat matrik lah, kita akan suruh you buat slide darah you tu sendiri. Kita akan suruh you prick your fingers pakai lancet, okay, yang untuk ambil darah tu. Letak atas slide, okay, lepas tu you letak cover slip dengan air dan kita tengok under mikroskop. Biasanya under lens 40, high power, you akan nampak bulat-bulat dan macam ada lekuk. So maknanya kita akan nampak bentuk dui cekung. Okay, by concave of your red blood cell. So kita buatlah eksperimen tu tapi tak ada rezeki lah untuk kita masuk. Okay, so ni adalah gambarnya. Patutnya bebel kat sini tadi. Yang ni yang kita akan belajar detail. Sebab ini adalah contoh epithelial tissue. Okay, nampak tak bentuk dia lain-lain. Yang ni bentuk dia lepeh. Yang ni bentuk dia macam cuboid. Okay, sebab tu nama dia pun cuboid. Lepeh nama dia squamous. Yang sel tinggi-tinggi ni kolumnar. 2 lagi ni kita tak belajar lah. Ni 3 ni memang kita akan belajar. Okay, yang ni kenapa mading kotak yang ni? Inilah smooth muscle. Nampak? Rupa dia lain-lain. Kalau cardiac muscle kat jantung kita dia macam ada network. Ada bridge. Ni otot biasa kita lah. Yang ada berjalur. Otot berjalur. Ini smooth muscle yang kita akan belajar. Dan neuron under mikroskop macam ni rupa dia. Maknanya sel dekat otak kita ni, kalau kita ambil under mikroskop kita akan nampak ini neuronnya. Tapi ini yang kita belajar. Ini 3 benda lah yang kita akan nak kena lukis dalam eksperimen akan datang. So ini pecahan yang tadilah. Contoh apa kegunaan epithelial tissue tadi. Mereka kata lining kan. Kenapa dia kena duduk di lapisan luar. Ni some notes lah sebab kita tak belajar lagi. Sebab dia akan provide protection. Lindungi organ tu, lindungi badan kita daripada benda asing untuk masuk sesuka hati. Okay, boleh tak virus tu meresap melalui kulit kita tiba-tiba tanpa you luka ke apa-apa? Sebenarnya tak boleh dia hanya boleh masuk melalui rongga terbuka macam mulut, hidung atau sebagainya. Kecuali you luka. Sebab tu kalau luka kita kena cuci betul-betul supaya bila luka epithelium kita ni terbuka. So benda-benda asing boleh masuk dan impact kita. Masuk ke dalam salur darah tu yang paling kita takut. Okay, selagi kita ada luar yang tidak cedera ni, insyaAllah dia tak masuk. Tiba-tiba je meresap. Tidak. Okay. So dia juga untuk, inilah antaranya. So connective tissue ni, dia bergantung pada jenis lah. Contoh, tak adalah kita kata darah kita tadi tujuan untuk support. Kalau support ni mestilah dia berkait dengan you punya tulang ataupun cartilage. Okay, binding of organ. Yang ni cartilage. Ni pun nanti yang baru you belajar betul. Tapi nak bagi tahu pengetahuan lah. Nak sambungkan tulang dengan muscle. Nak sambungkan tulang kan ada ligamen dan sebagainya. Itu connective tissue lah. Kalau transport substance ni contohnya oksigen, carbon dioxide, nutrien. Ni kerja siapa? Apa jenis connective tissue yang transport substance ni? Red blood cell. Red blood cell kita. Okay, kalau immunity, darah juga. Kalau ni red blood cell, RBC. Kalau immunity yang provide sistem pertahanan badan you? White blood cell. White blood cell. White blood cell. Betul? So diorang ni gang connective tissue. Gambar salah, nampak tak? Epithelial ni betul saya ambil je dari internet ni. Connective ni yang ni. Sepatutnya. Ini contoh gambar cartilage under microscope. Ni cartilage ni. Under microscope. Alright, so muscle tissue dia taklah nampak macam ni sebenarnya. Nanti saya bagi gambar yang lebih cantik. So muscle dia lebih kepada movement atau locomotion. Locomotion ni pergerakan, movement pun pergerakan. Cuma bahasa lah kadang-kadang. Okay, ni benda yang sama. Dan nervous ini lebih kepada kita nak coordination tau. Badan kita. Nanti pun kita semester 2 kita akan belajar bab ni. Kenapa nervous system ni coordinate? Okay, contoh. Tangan you dekatkan dengan api lilin. Adakah you akan semakin dekatkan dan bakar je jari you kalau you waras? Tak. Tak. Cuba bayangkan madam nyalakan lilin. Adakah you macam kan kita kan macam try nak pegang api. Adakah kita memang tanpa sedar kita bakar?
Kalau bakar maknanya nervous system you, otak, saraf tunjang dan semua nerve-nerve lain dah rosak. Okay. Kalau kecuali lah you memang purposely. Okay. Sebab orang yang normal bila something yang bahaya, okay, kan ada input. Input otak kita akan proses. Okay, apa nak buat? Okay, contoh nampak ular dah berdiri tegak depan kita. Adakah kita akan gelak-gelak? Macam tu je. Ataupun you macam terus tiba-tiba jantung berdegup kencang dan lari. Semua tu adalah kerja nerve. Okay, di mana dari mata yang nampak dia akan hantar impuls pergi otak kita fikir apa nak kena buat. Okay, dan dari otak dia hantar pula kepada efektor apa yang kita kena buat. So siapa yang kerja untuk tu? Itulah nervous tissue kita. Saraf-saraf kita. Okay, adakah saraf tu salur darah? Tidak. Dekat salur darah tu untuk alirkan darah-darah yang ada dua ni je. Tapi yang menyebabkan kalau orang cubit you rasa sakit. Tak pun ada tak orang kat sebelah. Cuba tampar orang sebelah. Dia jerit tak? Tampar di sini. Rasa tak sakit? Kalau rasa sakit maknanya saraf kita tu masih lagi berfungsi. Okay. Kalau orang yang lumpuh dah tak rasa kan. Maknanya sistem saraf untuk ke arah tempat tu dah rosak. Okay. So, kalau you perasan, saya ada bagi je dekat you all. Okay. Memang soalan tu kita tak wajibkan you jawab. Tapi saya tetap akan bincangkan. Itu untuk panduan you je lah. Kan ada soalan yang PDF, pre-lab tu. Sebab kita dah gantikan dalam bentuk yang Google Form. Tak naklah bagi assignment banyak sangat. Tapi kalau you rajin, you nak simpan maklumat tu, saya tetap akan bincangkan. Macam ni lah. Contoh dalam soalan pre-lab tu dia ada bagi tahu. Define tissue. Untuk kita belajar animal tissue, kita kena tahu dulu tissue tu apa. Tissue tu apa? Tissue adalah apa tissue? Alamak dia yang saya lap ingus tu. Jangan macam tu. Tissue in terms of animal adalah a group of Cell. dia adalah group of cell that have syarat dia mesti similar structure. Tak bolehlah sel yang untuk dekat you punya jantung you nak groupkan sama dengan epithelial cell. Sel darah nak samakan dengan nerve cell. Tak boleh. Dia lain-lain. So bila bentuk dia berbeza, fungsi dia pun berbeza. So yang kita groupkan jadi tisu mestilah a group of cell. Dia mesti ada, kita highlight sikit. Okay, sebab you tak belajar kan punya similar structure. Macam tadi kan rupa dia lain-lain kan. So nak jadi satu tisu yang sama, bentuk kena sama dan dia akan kena boleh perform fungsi yang sama. Macam tadi, darah fungsi lain. Epithelial fungsi lain. So diorang adalah tisu. Kalau satu kita panggil sel, tapi a group of cell kita panggil tisu. Okay. Yang kedua, how tissue are related to organ. Ni sekolah belajar dulu. Organization of cell kan. Satu sel, a group of cell jadi tisu. Macam mana tisu boleh jadi organ? Macam tadi kan dekat jantung, dia kata permukaan jantung epithelium. Yang dalam tu muscle dia kardiak. So diorang group together jadi organ. Macam mana? Ini answer. Macam mana dari tisu boleh jadi organ? Marah cikgu kat sekolah. Different Tissue group together to form organ. Different tissue. Beberapa. Dia taklah semua tau. Okay, untuk bentuk organ, contoh kardiak tadi ada dua tisu utama yang kena bergabung. An organ consists of group of different tissue. Ada certain tempat mungkin jadi 3 tisu yang terlibat. Ada tempat mungkin 2 sahaja. So group of different tissue. Macam tadi madam kata, contoh kalau kat jantung dia ada epithelium, dia ada cardiac muscle. 2 tisu yang berbeza. Tapi kerja diorang dia akan bekerja bersama. Okay. To do the specific job. Apa function utama? Kalau jantung, pam darah. Okay. Itu maksud macam mana tisu boleh jadi organ. Okay. Yang ketiga, dia kata tadi madam dah cerita ada 4 basic animal tissue. Epithelial, muscle, connective dan nerve. Boleh bayang. Nanti kalau you tengok balik nota ni boleh tengok kat sebelah ada conteng tu. State the unique characteristic of epithelial. Yang ni madam memang nak ajar je lah. Sebab mungkin masa kat sekolah kita tak belajar detail macam ni. Dalam nota kita ada ni. Okay, so ada 3 sifat kepada epithelial. Sebab dalam silibus kita anak-anak, karakteristik of epithelial ni penting. Sebab epithelial ni yang kita belajar. 3 jenis epithelial tu kita memang kena tahu detail. Epithelial adalah tisu yang tadi menjadi layer protection
ataupun madam guna perkataan lining tadi, melapisi bahagian luar organ, badan kita dan sebagainya. So sifat dia mesti attach pada satu basement membrane. Okay, macam contoh tadi katalah, sel ni, okay, dia akan ada satu garisan. Kalau you nak kena lukis lah nanti, you akan label dia sebagai basement membrane. Okay, dekat sini barulah you lukis. Let's say bentuk sel tu macam ni. Tapi kalau lukis sel, dia mesti jangan ada garisan, mesti lekat macam ni. Tak boleh terputus sel you. Okay, so kalau bentuk yang tebal macam ni, biasa kita panggil dia kolumna. Nama dia lah. Okay, kolumna. Dia ada nukleus kat sini. Nampak tak? Madam tak lorek pun nukleus tu, tak hitamkan. Ini contoh cara you nak lukis. Ataupun dekat atas kolumna ni nanti dia ada struktur macam cilia. Ini yang you akan lukis lah dalam minggu depan. Okay? So yang pertama, sifat mana-mana epithelial tissue. Kalau dia adalah epithelial tissue, yang pertama dia attach pada basement membrane. So ini label yang akan ada dalam gambar you. Bila epithelial mesti ada label basement membrane. Teruk madam you. Membrane. Okay. Yang kedua, dia mesti rapat-rapat. Antara dia ni tak ada gap. Kalau lah contoh you lukis ada plan sel kan. Satu sel, dua sel. Tengah-tengah ni ada air space. Kalau plant, ini kalau plant. Kalau animal punya epithelial, dia tak boleh ada air space ni. Tak ada. Dia rapat-rapat antara satu sama lain. Kalaulah ada jarak, maknanya bocorlah sel you. Cuba you bayang, tiba-tiba je ada jarak. Bocor-bocor, kan keluarlah air ke darah ke, tak ada. So dia adalah closely packed, rapat-rapat. So lukis nanti tak boleh ada jarak. Okay, and cell do not supply with blood vessel. Untuk pengetahuan you, kalaulah you tercarik apa-apa yang tajam tapi tak keluar darah, tapi you nampak ada kesan, tapi darah tak keluar, maknanya kecederaan you tu hanya pada level epithelial tissue. Tapi kalau you terpotong something dan keluar darah, maknanya you bukan terpotong epithelial je, terpotong sekali muscle yang ada salur darah. Sebab sifatnya kalau epithelial dia tak ada blood vessel. Tu pengetahuan lah. Sebab tu mereka kata belajar bio ni seronok. Sebab dia bukan nak jawab exam je. You belajar juga diri you. Kehidupan you. So ini. Kan pernah kan kita macam tercarik je. Tapi tak keluar darah. Maknanya yang cedera adalah epithelial tissue kita. Sebab epithelial ni dia tak tebal. Dia melapisi je. Bawah tu baru ada muscle yang ada blood vessel supply juga. So dekat situ barulah ada salur darah. Okay, settle the first part. Okay, ada 2-3 soalan lagi. Then, ni gambar. Figure 1 show the 3 different type of muscle. Walaupun kita akan belajar satu je, yang kita belajar yang mana nanti agak-agak. Ini kalau satu sel je lah. A ke B ke C, yang smooth muscle yang mana? Cardiac muscle yang mana? Skeletal muscle yang mana? A ni dekat jantung. Jantung, nama bio dia adalah cardiac. So A ni apa? So Cardiac muscle. Ya. Siapa yang kalau dia print benda tu nanti dia boleh tulis lah untuk simpanan dia. Okay, cardiac muscle. Kalau tak baca nota yang madam ni pun okey. So cardiac muscle cell. Kenapa ada perkataan cell pula? Sebab ini dia merujuk pada satu. Satu je. Tapi kalau dia dah bergabung banyak-banyak, more than one cell, ini yang dia jadi gambar macam ni. Ini cardiac muscle. Kalau dia tengok. Bersambung dah banyak-banyak subunit. Kalau ni satu, tapi kalau bila dah sambung banyak, dia jadi banyak. Ni yang skeletal, ini yang smooth muscle. Betul tak? Cuba kita tengok balik kat sini. Okay, sorry. Okay, so yang mana smooth muscle? B ke C? C. Smooth muscle dia tunjuk antara selain dekat esophagus, dia juga ada dekat kita punya perut kita. Perut kita dia sebenarnya terdiri dari muscle yang kita panggil sebagai smooth muscle. Sebab tu proses digestion you tak boleh kawal. Dia involuntary. Ada makanan, ada masanya dia akan proses. You tak boleh nak bagi arahan dekat dia. Dan of course yang B ini adalah otot berjalur kita yang menyebabkan pergerakan kita panggil skeletal muscle. Ada sel ni maknanya dia satu.
Kalau muscle saja dia banyak dia dalam bentuk struktur yang lebih dari satu sel. So ini 3 jenis muscle, tapi yang kita akan belajar secara detail adalah this one, smooth muscle cell dalam tutorial nanti. Masa kita belajar bab ni. Okay, next. Give the structure of difference between simple squamous epithelial, simple cuboidal epithelial dan simple columnar. Okay, sebab kita akan belajar ni secara detail, saya nak bagi tahu. You all tengok nama dia. Simple squamous epithelial, simple cuboidal epithelial, simple columnar epithelial. Okay, dia buka balik gambar ni. Tak pun, madam ambil gambar ni. Sorry. Apa madam buat? Okay, kejap. Alamak. Okay, madam tambah satu page. Okay, so madam akan fokus. Sekejap, madam nak crop gambar ni. Nanti yang ni you confuse. Yang ni kita tak belajar tau. Okay. Tak jadi nak crop. Confuse kan madam kau ni kan. Okay, so ini 3 yang kita akan belajar nanti. Okay, nama dia ada perkataan simple. Okay. Kenapa nama dia ada perkataan simple? Okay, simple sebab dia ada one layer of cell. Bear in mind, nanti madam tanya balik masa kita belajar. Contoh this one, nampak tak? Basal lamina ni maknanya ini nama lain kepada basement membrane tadi. Ingat tak sifat-sifat epithelial dia attach pada basement membrane. So yang warna kuning ni bukan sel, basement membrane. Ni pun basement membrane. So ada satu lapis sahaja sel. This one pun satu lapisan je sel walaupun dalam bentuk bulatan. This one satu lapisan je sel. Berbanding dengan this one. This one ada beberapa layer of cell tau. Okay, yang ni kita tak belajar lah. Yang nampak berlapis-lapis sel. Ni pun kita tak belajar. Bila dia ada lapisan sel yang berbeza, yang ni nampak satu lapis kat bawah, 2 lapis kat atas. Bila dia ada banyak lapisan, nama dia akan jadi stratified. Nampak? Pseudo-stratified. Lebih dari ini maksudnya more than one layer. Yang ni kita tak belajar. Ini kalau stratified. Okay, so dia bergantung kepada nama dia simple ke stratified, bergantung kepada bilangan layer. Okay, nama yang kedua dia, okay, ni first name. Second name dia, second name dia bergantung kepada bentuk, shape. Okay, so shape dia, apa hal dia? Ada 3 je yang kita akan belajar. Kalau nama dia squamous, kalau nama dia cuboidal, ataupun kalau nama dia columnar. Dia depend pada shape. Squamous ni bentuk yang macam mata dan lepe-lepe. Dah terhitamkan pula dia punya nukleus. Nukleus tak boleh macam tu, nanti you mencontohi saya. Kalau cuboidal, bentuk dia macam cuboid. Nukleus dia tengah-tengah center. Kalau columnar, garisan medullary ni basement membrane lah. Dia sel yang tinggi-tinggi. So this one give respect to this one. Cuboidal ini adalah this one. Columnar ini contohnya. Tapi ini gambar 3D lah. Sebab tu, bila kita tengok balik pada latihan ni, okay, nampak tak? Bila nama dia simple, semua simple. Okay, so maknanya dia hanya terdiri daripada one layer of cell. Paling basic, one layer cell. Okay, then cell shape. Kalau simple squamous, bentuk yang macam madam cakap tadi tu, itu dikategorikan sebagai bentuk apa? Yang bentuk macam air mata tadi. Okay, ada lukislah kat sini. Okay, bentuk yang macam tadi ni, kalau kena describe dia adalah flattened shape. Bentuk yang lepe. Okay, kalau bentuk cuboidal, kita panggil dia adalah cube shape. Yang mana cube shape? Ini dia lukis macam ni tadi. Nukleus dia bulat kat tengah. Dan bentuk yang ketiga, apa bentuknya?
elongated cell. Di mana dia adalah yang macam mana? Dia tinggi macam ni. Shape dia. Ini yang menentukan nama kedua dia. Kalau you tengok nama kedua squamous platinate cell. Cuboidal cube shape cell atau cuboid shape. Boleh. Columnar elongated. Okay. Shape of nucleus pun menentukan beza antara diorang ni. Kalau dia sel je lepeh, takkanlah bentuk nukleus. Oh, yang ni bentuk nukleus dia medium tipu lah. Sekejap, yang ni medium lukis balik. Okay. Kenapa medium tipu agak-agak? Okay, jangan risau, dah nak habis dah. Okay. This one, kalau dia sel yang tinggi, bentuk nukleus dia macam bujur sikit. Yang ni bulat, yang ni bentuk nukleus dia lepeh. So, ini yang kalau you tengok dalam table ni. Okay, bentuk nukleus dia yang lepeh tu kita panggil disc-shaped central nucleus. Ni spherical. Spherical ni bulat lah. Round ataupun spherical macam bentuk bumi lah, sphera. Okay, yang ni oval ataupun round dan dia dekat dengan basement membrane. So dalam bab animal tissue ni nanti, okay, apa yang penting untuk kita faham? Nama bab tu ialah cell structure and function. So banyak gambar yang you kena menghayati. Cuma kita belajar dulu dalam amali ni. So bila you tengok gambar, bila you lukis, you tahu. Oh, ini adalah squamous. So sel dia aku kena lukis lepeh-lepeh. Nukleus dia pun kena lepeh-lepeh. Kalau sel ni cuboidal. Okay, simple cuboidal. Satu je layer. Macam contoh ni kan. Satu layer tapi sel dia bentuk cuboid. Walaupunlah bulat ke, kalau satu garisan ke, tapi bentuk sel cuboid, nukleus dia oval, sphere ataupun round. This one bentuk oval, bentuk disc shape. So itulah antara yang you kena faham. Okay, sekejap. Ni pada page ni. Okay, so and last one. What is the function of nervous system? Nervous system yang saraf kita tadi. Agak-agak apa function nervous system kita? Okay, Impulse saraf coordination. Okay, satu kita boleh cakap dia akan coordination of body. Boleh? Saya boleh terima jawapan tu. Okay, tapi bila kita respect pada satu-satu sahaja, okay, dia akan coordinate. Maknanya daripada input yang datang, otak kita proses. Sistem nervous kita akan proses dan hasilkan output yang bersesuaian lah. Atau dari segi neuron tu sendiri kan, motor neuron hantar impuls. So kita boleh kata secara general kalau nerve cell fungsi dia adalah transmitting impulse. Yang ni adalah lebih kepada fungsi nervous system secara keseluruhan. So itu je lah. Setengah jam je boleh bagi diskaun kat you all. Sekejap, Madam nak stop recording dulu sebelum sambung membebel. Okay. Alright, so berapa orang ada ni? Okay, boleh isi kehadiran. Okay, Madam dah habis ajar. Sambil-sambil